Namun kita mengharapkan anak-anak tempatan kita yang pergi belajar ke luar negara menggunakan duit rakyat dengan duit beasiswa dan sebagainya, setidak-tidaknya kalau nak kerja pun beberapa tahun di luar negara, baliklah ke tanah air untuk memberikan khidmat kepada negara kita. Kena ada sifat patriotik tu. Money trail yang lama mengatakan, contohnya dalam kes SRC-nya, dulu dia orang kata Nik Faisal yang memasukkan duit SRC International yang dipinjam daripada Kuok ke dalam akaun Datuk Seri Najib 42 juta. Tetapi berdasarkan money trail yang terkini menunjukkan tak ada duit SRC masuk dalam akaun Datuk Seri Najib. Yang ada ialah duit Putra Perdana Development yang dipinjam daripada Maybank sebanyak 140 juta dan disahkan oleh pegawai Maybank sendiri bahawa Nazlan tahu tentang pinjaman ini. So, akan ada money trail baru. Pihak peguam Datuk Seri Najib kemukakan benda ni dulu. Baru boleh kita kat balik. Sebab ramai orang tak nampak paperwork. Itu kena faham. Tunggulah. Sabarlah. Hari ni baru Sitam Baram punya hujahan. 1 jam setengah. Mula-mula dia nak cakap 3 jam. Lepas tu dengar cerita 1 jam setengah saja. Kan? Lepas tu, bila time giliran Haji Syam, dia minta tangguh. Sebab masa dah tinggal pendek, kan? Dia tak naklah terberhenti-berhenti. Biar satu kali dia buat pengujahan. Besok pagi lah. Dia ada benda boleh viral lah. Ni kena faham. Contohnya macam baru-baru ni dikeluarkan dalam kes Datuk Seri Najib. Aduan yang dibuat dalam kes Datuk Seri Zahid. Aduan yang dibuat ialah aduan ke atas Hishamuddin dan juga Datuk Zahid. Itu aduan. Bila benda ni dah keluar kat dalam mahkamah, kita boleh cerita. Tapi kau ada tengok tak dia orang keluarkan dokumen tu kat mahkamah? Dekat dalam media sosial. Tak ada. Ada benda yang tak boleh dibuat. Kita boleh ulas. Kita boleh sebut ini barang exhibit nombor sekian. Tapi dia tak akan keluar sebiji-sebiji macam tu. Ya, money trail. Nombor kita tutup lah. Nama kita tunjuk. Nampaklah benda tu kan? Tak boleh. Tak boleh. Kita tunggulah nanti macam mana cara dia orang nak lepaskan. Sebab bila benda tu masuk dalam mahkamah, wartawan mengikuti perjalanan. Mungkin dekat dalam bilik kamar mahkamah tu tak nampak wartawan, tapi dia orang ada kamera CCTV. Dia ada bilik khas untuk wartawan. Wartawan boleh ambil nota daripada situ dan dia melapor. So apa yang wartawan lapor, kalau tak betul, tak sama macam apa yang di exhibit, kita boleh bangkitkan benda tu. Dia boleh jadi menghina mahkamah. Bukti-bukti baru tu, contohnya penglibatan Nazlan dan sebagainya, ini antara benda yang disorokkan oleh Latifah Koya dulu. Sebab bila Latifah Koya panggil pegawai ni semua, bila mereka ambil keterangan, mereka dapat banyak maklumat. Tetapi maklumat-maklumat yang boleh digunakan untuk mengenakan Datuk Seri Najib saja yang digunakan oleh SPRM di bawah Latifah Koya. Sama juga dalam kes Datuk Zahid. Sebenarnya bila dia buka pendrive, dia dah tahu dah bukan hanya Datuk Zahid yang terima sumbangan dana politik daripada UKSB. Mahathir pun terima, Muhyiddin pun terima, Hishamuddin pun terima, KJ dan yang lain-lain pun terima juga. Tapi dia jadikan mangsa ni Datuk Zahid seorang. Itu sebabnya antara bukti baru ni yang dikemukakan permohonan yang dibuat oleh Peguam Datuk Seri Najib termasuklah memanggil pegawai SPRM
yang terlibat. Nak tanya, dia punya keterangan dah diambil, dia tahu tak tentang benda-benda penglibatan Nazlan ni? Itu juga akan digunakan nanti. Sebab ada juga pegawai yang bila dia tanya dengan Hakim Nazlan kata dia tak tahu menahu pasal SRC. Tapi bila pegawai itu tunjukkan, baru Hakim Nazlan mengakui. So ini dah ada bukti dia menipu lagi. So memang kuat kes ni. Dia tidak ada dua set of law. Yang aku masukkan ialah seolah-olah ada dua set of law. Kalau nak kenakan orang UMNO, dia pakai undang-undang, terima dana politik dianggap rasuah. Tapi bila orang tu pro Mahathir, pro Muhyiddin, pro Pakatan Harapan, bila dia terima dana politik, ianya bukan rasuah, ianya political donation. Di bawah kanun keseksaan 165, seseorang menteri atau kakitangan kerajaan terima dana politik pun salah. Oh, ada. Kalau dia terima dana politik daripada syarikat yang ada menjalankan perniagaan berhubung dengan department yang dia jaga, dia boleh jatuh salah. Tapi persoalan dia, kenapa Muhyiddin yang juga merupakan menteri dalam negeri tidak didakwa? Tak salah pula bila dia terima daripada UKSB, yang mana UKSB dia berniaga mesti dengan kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Macam mana ada dua set yang berbeza? Sama juga dengan Mahathir, sama juga dengan Hishamuddin. Ini kita faham. Jadi Buan Daripada UMNO tak ada kena-mengena dengan rasuah. Dia pasal masalah disiplin. Dia mengkritik pemimpin ni dan membantu musuh kita. Dia berkonspirasi dengan beberapa orang Tan Sri sekali. Nak melakukan kudeta. Banyak dia punya ni. Datuk Seri Najib tak dakwa dia di bawah treason dah kira bagus lah. Pengkhianatan. Itu hukum gantung. Kudeta menumbangkan sebuah kerajaan yang dipilih secara majoriti, itu adalah satu kesalahan yang boleh dianggap sebagai treason, pengkhianatan pada negara. Macam Amin Al-Ma'unah tu, dia rompak senjata kat kantor Tergerik, bawa lari Bukit Jenalik, bunuh 2 orang SB, dia kena hukum gantung kerana treason. Tuan Najib tak macam tu. Saya buat tu. Okeylah, nanti tunggu kau jadi Perdana Menteri ya. Kalau saya jadi PNR, baik. Okey. Alright. Daripada UK. Daripada UK. Hulu Kelang ke United Kingdom? Plus 44. Okey, UK. Apakah kewajaran ataupun tindakan kerajaan terhadap penerima beasiswa kerajaan JPA atau MARA yang meninggalkan negara untuk bekerja di luar negara? Bila seseorang itu pergi ke luar negara di bawah beasiswa, tak kira lah beasiswa Petronas ke, beasiswa MARA ke, beasiswa apa sekalipun, dia tertakluk dengan kontrak sebenarnya. Kontrak dia tu berbeza-beza. Kalau misalnya dia dapat beasiswa JPA lah contohnya kan, pergi ambil bidang kedoktoran, balik tu dia mungkin kena serve untuk beberapa tahun sebagai doktor di hospital kerajaan ataupun di klinik kesihatan kerajaan. Memang ada syarat dia. Ada pula daripada tajaan seperti Petronas, tajaan MARA dan sebagainya. Itu pun dia akan tengok berapa dia punya skor. Kalau misalnya dia punya keputusan cemerlang, ada di antara pinjaman pelajaran tu bertukar menjadi beasiswa. Itu mungkin longgar sikit. Namun kita mengharapkan anak-anak tempatan kita yang pergi belajar ke luar negara menggunakan duit rakyat, dengan duit beasiswa dan sebagainya, setidak-tidaknya kalau nak kerja pun beberapa tahun di luar negara,
baliklah ke tanah air untuk memberikan khidmat kepada negara kita. Kena ada sifat patriotik tu. Nak pergi bekerja sementara untuk timba pengalaman, supaya bila balik di sini kita ada kepakaran yang kita cedok daripada luar, daripada pengalaman kita. Kita boleh ada pakar-pakar yang lebih terlatih di negara ni, tak ada masalah. Carikan pengalaman dulu. Lepas tu baliklah. Balik. Jangan lari daripada hutang ke apa benda ke kan.